Malangnya, ini yang kita panggil, orang panggil daddy issue kan. Sebab apa? Sebab bila dia ada kelompongan ni, dia akan cari daripada lelaki lain, dan lelaki kat luar sana pula ramai yang sampah. Kalau korang buka ke media sosial kan, mesti pernah dengar komen yang kata ni adalah fatherless behavior, inilah perangai orang yang ayah tak sayang waktu kecil kan, tak cukup kasih sayang. Term-term yang diberikan kepada perempuan yang mungkin berperangai berbeza dengan kita punya jangkaan, expectation daripada masyarakat lah. Yang kelakarnya, istilah tu wujud, iaitu bila mana kita sebagai individu yang lahir kat dunia ni, kita akan mengharapkan sesuatu dengan caretaker kita yang berlainan jantina. Contohnya seorang anak lelaki, dia akan mengharapkan kasih sayang daripada mak, tapi daripada ayah dia akan mengharapkan kebanggaan, ayah dia support, bagi attachment, spend masa dan sebagainya. Bukan nak kata perempuan mak tak boleh penuhi, boleh penuhi, cuma watak tu kadang-kadang dia lagi kuat bila daripada jantina yang lain. Sama juga dengan seorang anak perempuan, daripada seorang mak dia akan memerlukan kasih sayang, dia akan bawakan perwatakan ibu. Sebab tu orang ada istilah orang panggil apa? The injured mother kan, di mana seorang anak yang bila membesar jadi ibu, dia ada kitaran yang sama daripada apa mak dia buat. Sebab apa? Sebab dia melihat figure mak macam ni, dia belajar begitu, dan bila dia besar dia akan jadi ibu yang sama. Dia mengulang balik kitaran toksik tu. Tapi bila lain jantina, seorang anak perempuan dengan ayah, dia punya expectation tu lebih kepada rasa provide, rasa selamat, rasa safe, rasa ada pelindung yang akan melindungi aku daripada dunia luar dan mendapat validation yang dia nak. So apa yang jadi bila ayah ni tak bagi keperluan yang kita cakap tadi kan, di mana ayahnya hanya sibuk dekat dunia luar, balik rumah pun tak ada emotional needs, dia tak bagi luang masa bersama, dia tak ada feeling of validate anak-anak dia, menyebabkan dia tak dapat validation daripada jantina lelaki yang berusia daripada dia, iaitu ayah sendiri. Dan kelompongan yang dia alami tu, bila dia membesar, menyebabkan dia akan mencari validation ataupun pengiktirafan yang sama daripada male figure yang lain. Dan malangnya, ini yang kita panggil, orang panggil daddy issue kan. Sebab apa? Sebab bila dia ada kelompongan ni, dia akan cari daripada lelaki lain, dan lelaki kat luar sana pula ramai yang sampah. Lelaki ramai yang sampah yang jahat-jahat ni, dia akan mengambil kesempatan kepada perempuan yang ada daddy issue ni. So ibaratnya perempuan yang ada daddy issue ni, dia nampak pada lelaki ni macam ada perwatakan mengingatkan pada ayahnya kan, rasa disayangi, rasa dilindungi. Tapi lelaki ni pula hanya mengambil kesempatan, menyebabkan kitaran tu terus jadi berulang. Sebab apa? Sebab yang perempuan mengharapkan lelaki ni akan jadi provider, lelaki ni menggunakan dia perempuan ni. Lepas tu lelaki ni pun tinggal. So perempuan ni akan anggap, oh betul lah lelaki memang trash. Lepas tu berjumpa lelaki lagi yang bad boys lain, dia terikat lagi. So bila lelaki ni gunakan dia, man trash. So lama-lama dia akan membina persepsi bahawa aku tak boleh berhubungan dengan mana-mana lelaki sebab dia ada relationship trauma tersebut. Tapi bila kita kupas, sebenarnya dia bermula daripada hubungan dengan ayah. Konsep daddy figure, mother issue semua ni, dia memang ada dalam konsep psikodinamik atau terapi psikologi yang merawat orang yang ada kesihatan mental kan. Tapi kita kena ingat bahawa itu hanyalah sebahagian daripada hidup dia. Ibarat macam hidup kita ni macam Lego kan, ada blok-blok yang berbeza. Memang betul, Lego tu cantik, tinggi semua kan. Tapi blok yang paling basic, yang paling utama kat bawah, yang akan menjadi sumber kita punya kestabilan adalah blok kita dengan ibu bapa ataupun dengan penjaga kita, caretaker. Dan biasanya cara kita nak penuhi balik benda ni, katakanlah kita membesar dengan daddy issue kan. Adakah orang yang seorang anak lelaki dia membesar dengan masalah dia dengan ayah, adakah sampai-sampai dewasa pun akan macam tu isu dia? Dekat sini poin penting saya sebut male figure ataupun mother figure. Maksudnya dia boleh dipenuhi oleh orang-orang yang membawa perwatakan yang sama. Contohlah dia bekerja dalam bisnes, dia ada seorang mentor ataupun sifu, senpai dia yang jadi sumber panduan, yang boleh bagi wisdom, yang akan coach dia. Ataupun mungkin dia ada satu watak yang merujuk kepada sama macam mak dia, seorang yang penyayang kan, seorang yang bersifat keibuan dekat office tu, dan dia ada dapat penuhi keperluan yang tak cukup tu daripada mother figure tersebut. So sikit ni nak akan perlahan untuk menyembuhkan dia dan menstabilkan balik dia. Tapi kita tak nafikan peranan daripada ibu bapa yang sebenar tu jauh lebih penting lah. Cuma nak kata bahawa bila kau dah besar, ada benda kau tak boleh ubah. Dewasa, masa lampau, kau tak boleh ubah. So apa yang kau boleh ubah apa? Pada masa sekarang. Kalau perasan kan, istilah father's behavior ni biasanya ditujukan pada perempuan. Sebab perempuan ni menunjukkan emosi yang bercelaru ke, perempuan tu ada mungkin tingkah lakunya tak menepati standard masyarakat kan, menyebabkan orang kata oh ni adalah father's behavior. Tapi kenapa term yang sama kita tak bagi kepada lelaki? Jawapannya sebenarnya ada father's behavior dalam kalangan lelaki, tapi watak lelaki yang ada isu father's behavior ni, dia tak berada di social media.
dia ada dekat penjara. So bila seorang lelaki yang ada isu dari segi fatherless behavior, cara interpretasi lain. Macam perempuan dia akan lebih orang panggil liar kan, dia jadi wild, dia jadi macam yang kita sebut tadi. Tapi yang lelaki dia akan lebih kepada criminalism. Dia punya jenayah tu lebih tinggi, kebarangkalian untuk buat jenayah lebih tinggi berbanding perempuan. Sebab apa? Sebab perempuan dia internalize, dia akan simpan, dia akan pendam, dia akan keluar melalui behavior. Tapi lelaki dia akan externalize. Sebab tu risiko mencuri, minum arak, ambil dadah lebih tinggi dalam kalangan lelaki. Bukan kata perempuan tak ambil, tapi nak kata bahawa kalau kita ikut statistik kat penjara pun lelaki lebih ramai. Dan mereka ni tak main Twitter, tak main Facebook. So kita tak nampaklah dia punya fatherless behavior. Dan teori saya cerita ni sebenarnya memang selari dengan satu kertas kajian dekat US daripada social worker ni pasal fatherless society in America. Saya lupa nama kertas tu. Tapi apa dia kata adalah lelaki yang membesar dalam keadaan tidak ada watak ayah yang sihat, tidak ada watak ayah yang stabil, tidak ada watak ayah yang menyokong sepanjang dia membesar, menyebabkan yang lelaki ni lebih tinggi risiko untuk berlakunya jenayah-jenayah yang berlaku dekat penjara sekarang. Dan benda ni selari kan, bila mereka buat kajian, dia tengok apa penghuni-penghuni penjara dekat Amerika tu, dia dapati bahawa majoriti daripada mereka membesar tanpa ayah. Membesar ada ayah sekalipun, ayahnya pula tak supportive. Sama ada ayahnya toksik ke, ayahnya very cold, ayahnya masa terputus emosi, rasa macam tak ada hubungan dengan anak, ataupun dia tak ada langsung, maksudnya mungkin mati ke, ataupun ayahnya terlibat dengan jenayah lain. Dan kitaran tu berulang lah. Sebelum membesar, dia ada anak lain, tapi dia pun tak connect dengan anak. So anak dia yang baru lahir dia pun akan ada fatherless behavior. So kitaran tu penjara tu sentiasa akan dipenuhi. So bandul mati, masuk bandul baru, bandul mati, masuk bandul baru. So kalau korang ada hadapi luka emosi, tekanan yang waktu kanak-kanak membesar, dan macam ni kesan dia sehingga dewasa sekarang, cara beremosi, cara korang bersosial dengan orang sekeliling, dan nak berdamai, dapatkan closure dengan luka tersebut, boleh dapatkan buku Mendewasa dengan Luka, tulisan aku sendiri dekat ML Studio.